Okey, Assalamualaikum pada pelajar cikgu Ikatan Pak Satria malam ni 9 hari bulan 6. Okey, ini adalah sesi yang kedua bagi tajuk bab 3 iaitu persamaan serentak. Allah, siapa Dr. Game ni? Oh no, tak apalah, ambil je lah. Boleh tahu Dr. Game ni siapa? Sebab kami nak nak catat kehadiran. Siapa Dr. Gamer ni? Dr. Gamer siapa? Dr. Gamer, may I know who you are? Sebab nak catat kehadiran. Kalau cikgu tak tahu siapa, cikgu terpaksa keluarkan kamu. Can you chat to me, Dr. Gamer? Dr. Gamer, can you see? Okay, alright. Hampir cikgu remove kamu. Okay. Alright, so ni bab 3 ya, sesi kedua. Ni siapa yang tak hadir sesi pertama tolong isi borang yang cikgu dah ni. Sebab pengetua dia nak tahu masalah lah kan. Jadi anything dia boleh tolong ke apa ke lah kalau boleh tolong. Okay, now soalan ni dia minta kita selesaikan, okay, menggunakan kaedah penghapusan. So yesterday I show you all cikgu guna both penghapusan and penggantian. Alright, so now let's tonight ni kita nak cuba tengok sama ada kita boleh just stick to the kaedah penghapusan. Okay. Okay. Now when I look at this persamaan, kita tahu kan kalau penghapusan biasanya kita akan cuba nak hapuskan one of the variable. Okay, either X, Y ataupun Z. So nak hapuskan maknanya kita nak hapuskan ialah dengan cara kita buatkan supaya pemboleh ubah tu sama ada X, Y dengan Z tu dia punya perkali ni sama. So if you look here, sini 7, 3, 5. Jadi kita tak boleh nak hapuskan the X lah. But when you look at the Y here, yang ini boleh. Ini boleh. Alright. Jadi cikgu labelkan ni sebagai the first equation, second and the third one. Okay. So sebab dia nak penghapusan kan, jadi kita boleh terus ambil 2 dengan 1 ni, kita boleh operasikan dia. So kita tengok nak tolak atau nak tambah. Now because ini plus dengan minus kan, it's like kalau kita ambil tambah 5, lepas tu tambah dengan tolak 5, so you will get kosong kan. Kalau you tolak 5 tolak dengan negatif 5, you akan dapat 5 tambah 5. Jadi maknanya kita tak boleh tolak dalam kes ni, so kita tambah. Jadi persamaan pertama kita tambahkan dengan persamaan kedua. Okay, so tambahkan dapat 10x. Okay, dan ni kalau tambahkan dia akan menghasilkan kosong. Alright, ni tambah ni akan dapat minus 3 tambah 2, so minus z. Ini tambah, so 16 tambah negatif 8 is 8. Jadi kita dapat satu persamaan yang dah kita reducekan dia daripada 3 jadi 2 pemboleh ubah. Okay. Okay, now let me see if okay. So tadi kita ambil 1 dengan 2, kita hapuskan dan kita hapuskan Y kan. Jadi sekarang ni kita nak kena buat supaya another equation yang ada X dengan Z. Faham tak? Tadi kita dah ambil 1 dengan 2. So kita boleh ambil 1 dengan 3. Okey tak? Okay lah. Kita ambil 1 dengan 3 tapi kita still hapuskan Y. Nampak tak? Okay, or you can take 2 dengan 3 sebab kita still nak hapuskan Y. Kenapa? Sebab kita nanti nak relatekan dengan yang ini. Kita nak relatekan dengan yang persamaan yang keempat ni. Okay. Again
Tadi cikgu ambil satu dengan, cikgu choose satu dengan dua sebab cikgu nampak ni dah, kita dah boleh hapuskan y. Right. So, I can choose 7x, 5x, 5 dengan 3. Mana je mudah sikit tak ada yang mudah, sama je kan. Jadi okay lah, I just take any of the equation. Let me take 2 and 3. 2 and 3, so cikgu nak cuba hapuskan y again lah. So that kita boleh matchkan dengan yang ini. Okay. Jadi ini 5, ini 3. So maknanya nak kena jadikan dia sama perkali ni. The best is 15 lah. Kan? Yang ni jadi 15, ni jadi 15. Betul tak? So persamaan kedua ni, nak jadikan yang perkali 5 ni jadi 15, I have to darab 3. Jadi maknanya persamaan kedua darab dengan 3. So 3 darab 3, 9x. 3 darab 5 minus 15y. Okay. Plus 6z. Equals to 3 darab 8 negatif 24. Okay. Sambil cikgu buat ni, tengok tau, takut cikgu pun macam tersilap kan. Okay, now so kita nak jadikan 3 ni pula. Persamaan 3 ni dia punya perkali y ni 15 juga. Supaya boleh match dengan ni kan. So maknanya persamaan 3 cikgu akan darabkan dengan 5. Okay. So 5 darab 5, 25x. 5 darab 3, 15y. 5 darab 7 minus 35z equals to kosong. Okay, so now kita ada dua ni kan. Now cikgu tak nak lah macam terlampau banyak sangat tulis equation ni berapa semua. Nanti kan orang kata apa macam terlampau banyak sangat kan. Jadi yang ni cikgu tak tulis equation yang keberapa lah. So I just like draw satu garisan sebab kita memang nak apa dealkan dua ni kan. Yang tadi pun cikgu tak lukiskan garisan bawah ni. Okay, so yang ni kita nampak yang kita kena buat apa? Tambah kan? Minus tambah dengan ni. Sebab kalau you main tolak lagi yang ni jadi negatif 30. So tambah. So I just put a small tambah sini, operasi sini. Memang cikgu tak tunjuk sini apa cikgu buat lah, but I just show here. So tambah di sini akan dapat 34x. Ini akan jadi kosong. 6 tambah dengan minus 35 will be berapa? Minus 29z. Am I right? Betul? 9.6. Okay. Equals minus 24 plus x minus 24. Jadi sekarang ni kita dapat satu equation satu lagi yang mana ada x dengan z, ada x dengan z. Nampak? Nampak tak? Okay, now before I continue, tadi cikgu ada bincang dengan Anis dan siapa tadi Christina kan? So did you do this part here? Did you reach until this part here, Anis? Dengan Christina? Tak. Okay, so you didn't reach this part sebab you buat sampai mana? Sampai sini saja. And then you don't know nak continue macam mana ya? Okay. So now you dah tahu dah kan? Jadi dia punya ni cikgu ulang balik Tadi cikgu ambil 1 dengan 2. Why I choose 1 and 2? Because I tengok ni sama perkali dia. So I don't have to darab ke apa untuk nak jadikan yang sama. Jadi I just deal with the first and the second one. Okay, so I get satu persamaan baru yang mana hanya ada 2 pemboleh bar which is x dengan z. Okay. So my next mission is I have to find another equation yang mana ada x dengan z juga. Okay, so tadi kan cikgu dah guna 1 dengan 2. So now I ambil 2 dengan 3. Can I use 1 and 3? Yes, I can. Boleh, no problem. Okay. But here I just choose 2 and 3. Okay. Boleh setakat ni? So now I have 2 equation yang cikgu buat yang warna hijau ni. Yang mana ada x dengan z, x dengan z. Dan yang ini akan jadi macam yang kita belajar masa form 1. Kan ada 2 pemboleh bar. So
Kalau ikutkan macam kita, kalau cikgu ajar kita ada perkali satu, you jadikan ni subjek kan, masuk sini kan. But since dia nak kaedah penghapusan, so what I can do is I jadikan ini 29. Okay, so persamaan 4 ni kita darabkan dengan 29. Okay. Remember kalau kata dia tak bagi tahu kaedah apa, dia kata macam apa-apa kaedah, so you boleh tadi yang ni penghapusan dan you buat penggantian, faham tak? Kalau since dia sebut penghapusan, so you stick to all penghapusan. Okay, so 4 ni darab dengan 29, so 290 X. Ini akan jadi minus 29Z. Ini akan jadi, berapa ya? 29 darab 8. 29 darab 8. Can someone calculate for me? 29 darab 8. 29 darab 8. So, 232. You all check cikgu buat ni betul tak betul? Okay. Now, yang 4 ni kita dah transform jadi yang ni. So, sekarang kita nak guna dua-dua ni lah. Okay, bolehlah kalau kata macam ni kita nak buat yang 6 lah. So, actually 4 ni sebenarnya yang cikgu dah transform jadi 6 tau. Okay. So, now cikgu ambil ni cikgu nak tambah ke tolak? Kan kita sekarang nak hapuskan Z lah. Right? Supaya tinggal X. So, nak tanya, nak tambah ke tolak? Nak tambah ke tolak? Katalah cikgu, okay, cikgu buat macam ni. Tutup yang huruf X tu, Z tu, okay. Let's see if I minus 29. Okay. And then let's say I tambah lah. Tambah. Okay. Negative. Now I have to use, mana semalam? Mana? Ni okay. Kurungan lah sebab ada negatif kan. Minus 29. Let's say if I tambah. See, will you get 0? Tak. Nampak tak? You will not get 0. Okay. Jadi, so what you have to do is, cancel. So minus 29. Minus 29. So you kena tolak lah. Tolak dengan minus 29. So jadi negatif-negatif ni juga jadi positif kan. So minus dengan positif jadi kosong. Faham tak? Boleh ya? So kalau kata macam cikgu ni memang tak boleh nak menghafal kan. So I will try out. Tapi tips yang cikgu boleh bagilah kalau you nampak minus dengan minus ni. Kalau kita nak hapuskan dia, kita kena tolak. You boleh hafal macam tu. Jadi minus dengan minus, kita nak hapuskan dia, so kita tolak. Macam tadi ni bila kita ada minus dengan plus, ada beza kan. Beza dia punya tanda tu, so you tambah. Macam ni you kena tolak. Tu satu yang boleh hafal lah. Kalau you boleh hafal, you hafal. Jadi cepat sikit, tak ada nak guna kalkulator, nak try lagi kan. Okay, so tambah tolak so 34 tolak 290. Okay, now macam like myself, cikgu tak sukalah tengok yang positif tolak ni dapat lagi negatif. So what I can do is that cikgu boleh terbalikkan dia. Instead of 5 tolak 6, cikgu boleh buat 6 tolak 5 pun boleh. Kan, jadi maknanya the same thing. Minus 29 tolak dengan negatif 29 mesti kosong. Okay. So ini at least tolak ni dia dapat positif lah. So 290 tolak 34 will be berapa? 6. 8 tak 35. 256. Okay, 256 X sama dengan ni 232. Okay, tolak dengan negatif 24. So dia akan jadi tambah lah. Right not? 6. 5, 2. Oh sama. So X ialah ni 256, ni 256. So X ialah 1. Boleh Okay boleh? Boleh semua? Alright.
Okay, dah dapat X, then kita nak cari Y dengan Z lah. I think I want to use this one because sini ada Z. Kan ada Z macam ni. So I use this. Actually I can use any one of this. Any one of this also is okay. So cikgu guna ni lah. Okay. Sebab kita pun ada X kat sini kan. Betul tak? Kita boleh ganti. Okay. So you have 10. Sini ganti X sama 1 ke dalam persamaan 4. Ni arahan lah. So 10 darab dengan 1 tolak Z sama dengan 8. So I bawa Z ni ke sini jadi positif. Bawa ni ke sini so dia jadi negatif. So Z sama dengan 2. Alright. Okay, so X1, Z2, now kita kena cari Y. Nah, cikgu tak boleh nak pilih yang ini sebab sini tak ada Y. Ini pun tak ada Y, tak ada Y. Jadi, I have to find from here lah. So, nak guna yang mana-mana pun tak kisah. Okay, jadi let's say I use the first one. Okay. So, 7. X ialah 1. Oops. Kan, 7. X ialah 1 tambah 5. Y tak tahu. Kan. Then tolak 3Z. Tolak 3, Z ialah 2. Please remember your Z either you tulis macam ni ataupun macam ni. Panjang sikit dia punya echo bawah tu kan. Jangan tulis macam ni saja. Nanti ingat macam 2. Kan? Sebab 2 ni pun macam unless 2 you buat macam ni ke. Z you betul-betul macam ni kan. Nampak ada beza lah. Okay. Okay. Lepas tu, apa tadi? Ni X, Y, Z sama dengan 16 Okay, cikgu buat semua betul ke? Ada tak macam cikgu silap? Ganti ke? Ada Tu 5Y sama dengan 16. Ni 7 bawa sini jadi minus 7. Ini minus 6 bawa sini jadi plus 6. So, we have minus 7 plus 6 is minus 1. So, 16 tolak 1, 15. So, Y sama dengan 3. Oops. 3. Faham ni? Okay. Alright. Now, nak beritahu kamu soalan ni kalau keluar memang kata apa, dia sebenarnya benda mudah, sangat mudah. Cuma melibatkan kata apa observation lah, observation. Apa yang nak observe? First kita observe sama ada tak yang sama. Macam tu. Kan? And then kalau ada sama so maknanya kita jadikan, kita hapuskan yang tu. Okay, what if kalau tak ada sama kan? Macam soalan nombor macam sama 1B. Even 1B pun tengok 2Y, 3Y. Ya? Yes? Siapa-siapa tanya soalan ke? Macam ada bit suara tadi. Ada siapa-siapa tanya ke? Tak ada? Okay. Okay, macam yang ni soalan B ni. Okay, kalau kata nak hapuskan X kan. Dia tak ada yang sama. Jadi apa pun macam katalah kita ambil yang first dengan second ni. So kita kena darabkan dengan 4, betul tak? 2, 3, sama. Ya, jadi macam ni nak pilih yang mana? Mana boleh kan? Okay, jadi cikgu minta tolong you all nanti buat dua soalan ni stick to the kaedah pengawasan. Okay. Okay. So Anis tu you tadi you try 2A kan? You dah try 2A. So cikgu bincang 2B lah. Okay. Soalan ni wajib ya, semua orang kena buat. Cikgu minta tolong buat dalam buku latihan. Buku latihan sebab soalan cikgu dah bincang dalam kita punya PDP, so you buat dalam buku latihan. Okay, 2B. Now 2B ni dia nak penggantian.
Okay, penggantian. Jadi, what I can see here, kita dah soalan dia 2x tambah 3y tambah 2z. Wih, 16 plus 2x tambah 4y tolak 2z. Ni boleh. In fact, ini boleh buat penghapusan kan? Kan? Tambah y tambah 4z. Tak konsisten je guna z. Okey. Betul lah? Okey. So, dia nak penggantian. Jadi, what I'm going to do is, cikgu nampak sini ada x berkali 1 kan. Jadi, cikgu jadikan yang ni. Dua ni sebagai subjek. So, 2 sebagai subjek. So, I have my x here. X equals to 12 tolak 4y tambah 2z. Okay. Okay, so tadi cikgu pilih 2 kan. Jadi apa cikgu buat ialah cikgu masukkan yang x ni ke dalam yang pertama dan ketiga lah. Faham tak? Sebab dia nak ganti kan. Jadi kita ganti. Actually soalan ni kalau penghapusan lebih bagus lagi. Betul tak? Tapi sebab dia dah nak kita buat penggantian, so kita follow yang tu lah. So 2 dia jadi subjek. Jadi maknanya ambil yang 2 ni masuk pertama dengan ketiga. Kalau cikgu jadikan yang ketiga ni subjek, right, tu masukkan ni ke dalam pertama dengan 2. Okay. Sebabnya nanti bila cikgu masukkan, maknanya kita akan dapat persamaan yang melibatkan y dengan z. No more x. Right. Okay, so ambil yang satu. Okay, kita masukkan x tu. So 2. So x ialah 12 tolak 4y tambah 2z. Cikgu buat panjang macam ni sorry. Plus 3y plus 2z equals 16. And you check tengok betul tak? Dah tak ada x dalam sini. Tinggal y dengan z saja. Okay. Now expand yang ni 24 minus 8y plus 4z plus 3y plus 2z equals to 16. Okay, now I take all the ni. Y dulu, y dengan y. Cikgu buat apa tu, sebab dah banyak cikgu buat underline kat bawah tu show that cikgu buat yang tu. Kalau tidak, jenuh kat cikgu nak susun-susun tau. Nak susun, kan dulu cikgu biasa aja kita kumpulkan kan yang sebutan sama tu. Sebutan yang serupa tu kita put together, right? So now I don't want to do that sebab takut nanti bila you pindah-pindahkan dia, you tersilap tersilap salin lah apa semua kan. So nak elak careless. Okay. So I just do garisan macam ni je. So minus 8 plus 3. So minus 5y. Okay. And then z pula. Plus 4 plus 2. So plus 6z. And I can take this 24 and I bawa ke sini. So it becomes minus 26. Minus 24. Or I bring over here pun boleh. Mana-mana, tak kisah. Okay. Jadi, so I bring it over here. So 16 tolak 24 akan jadi minus 8. Betul ke? Apa ni pun nak? Okay. Minus 8. So now I have an equation yang keempat ni. Yang mana ada dua pembeli ubah. Dia punya konsep sort of sama macam ni hal lah. Nampak tak? You come to the stage yang mana you get persamaan yang melibatkan dua pembeli ubah. Kan? Right? Dan nampak tak yang cikgu empat yang hijau ni dia sama macam yang empat yang ni lah. Okay. Semut ni lah. Okay, so tadi cikgu ambil satu kan?
Okay, so that's why sometimes kata it's good to apa ni, write out kita punya apa macam instruction kat sini so that you will know what you have done lah. Kalau you tak buat, you jadi macam alamak, memang aku tadi buat apa lah, dah kelang-kelibut dah kan. So tadi you tahu satu, you masukkan subjek ni, and then the next one takkan nak ambil dua sebab dua memang ada subjek. So you ambil tiga lah. Tiga ni you masukkan X. Okay, so we have X ni ialah yang ini. Plus minus 4Y plus 2Z. Okay. Kau ambil siapa tadi? Siapa? Emil Okay. Emil, cikgu sedang bincang muka surat 76, okay? So this is X, lepas tu plus dengan Y, ni tulis balik lah. Plus 4Z sama dengan 20. And check whether any more X tak? No more X here, okay? Alright, then kita settlekan yang Y dulu. So minus 4 dengan plus 1. Minus 4 plus 1 is minus 3Y. Dengan Z pula, plus 2 dengan plus 4, so plus 6Z equals to, so bawa ni ke sini becomes minus 12, so 20 minus 12 equals to 8. So now this is our new equation. Okay. Sama macam kita buat tadi lah, kita dapat 2. Dia dapat 2 new equation yang hanya melibatkan 2 pun boleh ubah. Alright. Okay, then sebab dia nak penggantian, right? Okay, Allah, kenapa nak buat penggantian pula kat sini? I think, okay, ya, bisa kita still boleh buat konsep penggantian. So, I ambil yang 4 ni, I jadikan dia subjek juga, tetapi you nampak tak? Dia punya subjek tu tak macam kita punya subjek yang sini dia jadi X saja. Oh, sorry, X. Right, so what I'm going to do is, yang 4 ni cikgu jadikan subjek, so dia juga 6Z sama dengan, so bawa ni ke sini becomes minus 8 plus 5Y. Okay. Okay. Lepas tu, dekat 5 ni, nampak 5 ni? Kan sebab tadi 4 ni kita dah ambil ni sebagai subjek. So, maknanya kita nak masukkan 4 ni ke 5 lah. Perasan tak yang 6Z ni is the same as yang 6Z ni? So, it's actually you menggantikan. You sedang gantikan juga. So, minus 3Y. So 6Z is yang ini. Kebetulan dia sama lah. So dia masuk yang ni plus. Okay, so 6Z ialah yang ini. So just tulis balik lah. Minus 8 plus 5Y. So this is 6Z yang ini. Okay, equals to 8. Okay, so minus 3Y minus 8 plus 5Y sama 8. So 5 ni dengan ni dapat 2 kan. 5 tak 3, 2. Dan bawa ni ke sini dapat 0. 16. Minus 8 bawa sini plus 8 tu 16. So Y sama dengan 8. Wah, panjangnya. Baru dapat Y kan. Okay, now kita nak cari apa? Kita X lah. Oh, jap. Kalau ambil X ini, kita cuma ada Y saja, you don't have Z. So you still have to come back to here. Okay, come back to here. Jadi 6Z sama dengan betul lah. Negatif 8 tambah 5. So Y ialah 8. Jadi 8 kali 40, 40 tolak 8, 30. Berapa? 8 kali 5, 40. 40 tolak 8, 32. Betul? Alamak, kenapa tak dapat? Nombor bulat ni. Alah, jangan tak nombor bulat. Salah, asal mana-mana tak? Asal mana-mana kita tengok. Biasanya dia nombor bulat lah biasanya. Semut ni dia gigit cikgu sakit. Asal mana-mana tak? Cikgu tak nak terlibat buat lepas tu silap ni. Sekejap cikgu tengok jawab pasal. Nombor 2. Video hati diri tu.
betul lah, memang ada pecahan. So Z ialah 32 bagi dengan 6. So bagi dalam bentuk pecahan, okay. Don't give dalam bentuk apa? Perpuluhan. Okay, so 2 kali berapa? 2 kali 3. Betul. 16. 16 per 3. So Z dah 16 per 3. Okay, so Z, Y dah ada, Z dah ada, X pula. So X cikgu boleh ambil ni lah. Kan? Nak ambil ni pun boleh, nak ambil ni boleh. Tapi dah ada X macam ni kan. So kita ganti sini lah. So X sama dengan 12 tolak 4. Y ialah 8 tambah 2. Z ialah 16 per 3. So 12 tolak 8 kali 4, 32. Yang ni plus 32 over 3. Okay. So yang ini kan, cikgu punya calculator ni tak ada. So you boleh guna calculator lah nak dapat type yang ni kan. Ni berapa dah? This is minus 20 plus dengan 32 over 3. Berapa ni ya? Cikgu dah jawab pandai ni jawab pandai. Okay. Okay. Cikgu. Ya sayang. Tu 16 per 3 ke? Oh okey, tak apalah. Dah betul dah. So 2 dah 16, 32 super 3. Okay. Okay, you all punya task lah sebab cikgu dah bincang ni. Sekarang ni apa cikgu nak target yang cikgu nak you all capai ialah kan. Sebab dulu kalau KBSN kita cuma ada 2 persamaan. Jadi memang cikgu bajet, cikgu dah selalu buat dengan my student dulu. Soalan ni dalam masa 8 minit itu yang pecah rekod lah. 8 minit boleh buat, boleh siap. Okay. So now cikgu nak you all ni practice the same question. All the 4 questions ni you all buat, you all timing. Bila you all nak start buat tu guna handphone kan ada timer kan. So bila start buat tu, you buat and then you habis you tengok how long do you take. The first attempt tu, okay, you tengok how long do you take. Let's say you take 15 minutes katakanlah. Kan? Lepas tu, you jangan buat soalan yang sama. Buat the next one, soalan 1B. You tengok how long do you take. Ini buat 2A, ini buat 2B. Okay, lepas tu, saat lagi tu, you rehat 1 hour, then the next, after 1 hour, you buat sekali lagi, the same question, you tengok. You should, you know, your time should be less than 50 minutes. Ni contoh lah. Okay. You try buat sampai 10 minutes. Okay, you boleh buat tak 10 minutes. Kalau kata you nak go beyond that, I mean you nak challenge yourself kan. Sekarang ni kawan TikTok challenge kan. Cikgu ni pun tengah nak buat account TikTok ni. Kita challenge buat soalan ni boleh buat. Siapa yang paling paling cepat sekali kan. Rasa siapa nak buat TikTok? Anak cikgu apa kata, mama buat apa nak buat TikTok? Kata untuk match lah. Okay, so you try challenge yourself. Reduce yang ini. Okay, you reduce. So mungkin first time tu, kalau first time buat memang takkan 15 minit. Ini mungkin sama you mungkin 20 minutes. Take 20 minutes kan. So you buat sampai you rasa okay lah. You know why I want you to practice that? Sebab in exam, time is important. Okay, so bab ni bab yang kata bukannya dia terlampau banyak sangat benda yang kita nak consider. Dia cuma ganti yang tu je. Dia very simple algebra. Jadi kalau you tak practice ini untuk nak orang kata apa, mahir lah. Dia macam sifir lah kan, sifir. Kalau cikgu perkenal sifir pada kamu first time, cikgu suruh baca, kamu tak nak hafal. Tapi as you know, as the time goes by, you practice lama you cepat kan. Orang tanya 8 kali 7 berapa? Berapa 8 kali 7? Tak tahu siapa boleh jawab. Good. Amal 56. Okay. 5 minit dah ambil tu.
Alright, so faham tak? Jadi you practice sekarang ni. You apa dah duduk kat rumah je kan? You practice lah. Belajar ya sayang, anak mak semua. Belajar. Okay. Jadi besok cikgu nak tengok you all punya challenge tu lah. Setiap orang beritahu kat cikgu soalan 1A dia dapat buat berapa minit. And then you just show me lah. Show me. Okay, so boleh eh? Alright, so basically this is the first part of persamaan serentak. And then yang akan menjadi another challenge pada kamu, sejak akhir ni kan cakap tentang challenge je. Is when you get this kind of questions. Okay, dia dalam bentuk apa tu? Orang kata dalam bentuk ayat and you have to write dia punya persamaan ni. Ni yang akan jadi. Tapi sebenarnya untuk ni, for me lah, benda ni actually taklah susah mana pun. Okay. What I normally do ialah cikgu akan sekejap ya nak cek pensel. Bukan pensel aku ni. Alamak. Bismillah. Okay, tak apa. Ini use this dulu. Tutup sikit. Okay. Patricia telah melabur sebanyak 24,500 dalam 3 amanah saham. So when dia kata 3, you tahulah 3 boleh ubah lah. Right? Dia bagi wang itu kepada 3 akaun amanah saham yang berbeza, PQR. Sebab ni sekarang ni instead of using XYZ, we use PQR. Pada akhir tahun dia telah dapat keuntungan. Okay, now this 24,500 is pelaburan. Okay, so that one is pelaburan. So kita ada, normally kalau 3 boleh ubah, dia kena ada 3, apa dia dalam perkataan tu? Constraint lah. Constraint tak? 3 kekangan. Kekangan atau 3 apa dia panggil sini? Here would be pelaburan and then keuntungan, nampak? And another one is, I think is faedah. 3 benda. Okay. Masa tadi kat bawah sini. Okay. Jadi berapakah jumlah wang yang telah dilaburkan dalam setiap akaun amanah saham itu? Okay, let's try. Jom kita cuba. Okay, so cikgu buat macam lukisan sikit lah. Sate, diri 3.3, page 77. Okay. Okay, pelaburan 24,500. Dia bagi kepada 3 akaun dia PQR. Okay, saham ni, kamu tahu kan saham ni kan kita macam beli 1 unit, 2 unit macam tu kan. So, pada akhir tahun dia dapat keuntungan sebanyak 1,300. Okay, untung. So, ni untung 1,300. Awak, saya tekan presenting tu, nanti cikgu punya recording hilang pula. Ada siapa tekan presenting? Oh, malam ni ramai ya? Alhamdulillah, okey. Cikgu nak sebut nama yang hadir malam ni. Anis, Danish, Hasif, Emil, Amirul, Amar, Adam, Azim, Daniel, Izzat, Tasnif, Naufal, Irdina, Kristina, Sasabila, Nur Syafiah. Nur Syafiah nama kamu macam, nama bapak kamu macam nama pengetua. Dan Iman. Okey.
Mana untung, ini faedah tahunan, untung 1,300. Faedah tahunan bagi setiap akaun masing-masing ialah 4%. Okay, 4% ni untuk P. 5.5 untuk Q. 6 ni untuk R. Dia kena ikut turutan tu lah. Tu dia kata faedah. Faedah dia dah bagi tahu. Untuk P, Q dengan R ialah 4, 5.5 dengan 6. Okay. So ni faedah, ini untung. Okay. Jumlah wang dalam akaun P 4 kali ganda akaun Q. Okay. Okay. So apa jumlah wang yang telah dilaporkan dalam setiap akaun? Macam nak buat ni? So dia kata berapakah jumlah wang yang telah dilaporkan. Jadi kita takrifkan dulu. P ialah jumlah yang dilaporkan. Betul tak? Okay. Q ialah jumlah yang dilaporkan dan R ialah jumlah yang dilaporkan. Okay. So can I write for 4%? Please. Saya kira lagi 10 minit sebelum habis masa cikgu bagi kamu sembang. Okay, sekarang fokus. Fokus tolong cikgu ni. Ini 4%. So kita kena tulis dia sebagai 0.04 lah. Yang ni bagi 100 so 0.055. Ni tak? 0.06%. So ini 0.04P. Okey, kalau cikgu ambil 0.04 darab P tu maksudnya apa? Maksudnya katalah cikgu melaporkan 10,000 kan, 10,000. So untung cikgu, faedah cikgu tu untung lah. Darab dengan 0.04 ni, faham tak? Cikgu darab macam ni. Plus 0.055 Q plus 0.06 R sama dengan berapa? 1,300. Sebab itu untung dia. Faham tak? Boleh ni? Lepas tu boleh ya? Faham ni? So that is the untung tu yang ni. Untung dengan faedah ni dia berkaitan. And then yang ini pelaburan ni, okay. So cikgu boleh letak sini P tambah Q tambah R sama dengan 24,500. Macam tu. So this is our second equation. Ni first, ni second. Faham tak? Dan sebab dia kata jumlah pelaburan yang ni 24,500. Maknanya saham dekat P, saham dekat Q, saham dekat R tu campur semua dapat yang ini. Okay, lepas tu satu lagi dia ayat yang last ni dia kata apa? Dia kena ada 3 situasi tau. 3 kekangan atau 3 situasi lah. Jumlah wang akaun P, so dia dah kata P, so ikut ayat tu. Akaun P ialah, adalah ni ialah, tukar je. 4 kali, 1 kali 4. Akaun Q, macam tu je. This is our third equation. Faham tak ni? Jadi bila jawab soalan macam ni, you just like remind yourself, okay, I must look at the sentence yang mana menggambarkan 3 situasi.
And also sometimes you need to know jugalah this saham ni apa benda apa semua kan. Actually for your information, kalau ikut KBSM, seingat cikgu lah, we don't have this kind of question yang ada saham ni. That's why masa you all ingat kat form 3, kita belajar yang tajuk, apa tu? Apa tajuk dia? Apa kewangan dalam matematik? Apa? Matematik dan kewangan apa dah? Apa dah? Kita belajar tentang saham kan? So sebab apa? Besok kamu dah kerja kan? Bila kamu kerja, kamu akan lihat kamu akan melibatkan diri dalam this kind of thing lah, saham-saham ni kan. Okay, so ada 3 ni, jadi kamu cuba selesaikan dia lah. So I'll see this tomorrow also. Okay, and number 2, okay, dia kata apa? Restoran Billy memesan 200 kuntung bunga sepenuh hari itu. Okay, so dia kata bunga. Jadi ayat ni macam ke atas. Bunga apa? Dia pesan bunga teluki. Dia ada bunga teluki. So cikgu guna huruf T lah. T untuk teluki. Harga dia RM1.51. Okay. And then bunga mawar. Harga dia RM5.75. Lepas, before that. Yang ni tadi kan? Now, because of dia perpuluhan, right? So you can actually darabkan dengan here apa, darabkan berapa ni nak supaya all this number ni jadi nombor bulat. Darabkan dengan berapa? May I know? Can someone answer me? Ana jawab kat cikgu. Darab dengan berapa supaya nombor-nombor ni jadi nombor bulat? Ya, darab dengan berapa? 1000. Okay, let's see 1000. Yeah, 1000 1, 2, 3, betul. So dia akan jadi 55, kan? Yang ni, dan ini akan jadi 40. Yang ni akan jadi 60. Betul. Okay, kalau jarak dengan 100 nanti setakat sini je. Masih lagi ada perpuluhan kan? So darabkan dengan 1000. Terima kasih Salsabila. Okay. So you have bunga teluki, bunga mawar and bunga daisy. Okay. So ini actually T ni ialah bilang apa ni kita kata bilangan ni. Apa nak kata ni? Kuntum. Kuntum lah. Bilangan kuntum. Kan? Bilangan kuntum. Bilangan kuntum. Okay. So, jadi cikgu boleh ambil T tambah M tambah apa tadi? D sama dengan berapa tadi? Sama dengan 200. Ini ialah bilangan kuntum tau. Faham tak? Macam tadi ni. Sini ni. Tadi, ni jumlah saham. Yang ni untung. Yang ini dia compare lah. Dia compare macam, dia rasa macam P dengan Q ni dia punya saham bagus kan. Sekarang ni dia nampak macam saham P ni bagus. Kan, betul tak? So P ni lebih besar. Dia melabur dekat P lebih besar. Dia macam kata kalau Q ni dia melabur RM100. So P ni RM400. Faham tak? Macam tu. Sebab dia nampak P punya saham ni, syarikat dia apa semua tu establish apa semua kan. Jadi dia melabur pada ni. Cikgu dah tengok dekat CIMB Click Bank kan. Cikgu tengok dia ada macam kalau kita nak melabur kita boleh dia ada bagi panduan tau. Okay, company ni macam ni dia punya performance dia macam mana. And also KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja kan. Biasanya KWSP ni adalah untuk those yang kerja swasta. So bila
majikan dia bayar gaji, let's say dia bayar gaji 3,000 kan. So dia akan ambil mungkin let's say 800 daripada gaji kita tu untuk disimpan dalam tabung KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. So maknanya you get your gaji 2,000, berapa tadi? 2,200 instead of 3,000 lah. Tujuan dia supaya kita ni kalau dia tak buat macam tu, we tend to belanja kita punya pendapat gaji kita, tak? So you don't do any simpanan. Jadi kerajaan tak nak rakyat kita yang kerja swasta tu macam apa? Tak sedar diri. Okay. Jadi dia buatkan skim ni lah. And in fact kerajaan gunakan duit ni untuk buat pelaburan. And kita akan dapat faedah dari situ, keuntungan dari situ. Kalau tak silap cikgu, berapa persen dah? 8% ke apa dah? Lupa dah. Okay. Semacam cikgu KWSP lah. Maknanya bila cikgu pencen nanti, cikgu tak ada pencen, tahu tak? Pencen ni dah, every month you dapat gaji. Kalau KWSP, dia sebab dia dah kumpul lama dah kan, bertahun-tahun kita kerja tu, so duit tu dia akan bagi kita one lump sum nanti. Kita hanya boleh buat keluar pada umur 55 dengan 50. So cikgu boleh buat keluar tahun depan. Orang kaya baru kau. Okay. Okay, lepas tu masa kamu form 5 kan? Lah belanja pizza ke apa ya? Okay. Lepas tu lagi dia kata pesanan bagi bunga terluki adalah paling banyak. Manakala bilangan bunga mawar yang dipesan 20 kuntum kurang. Kenapa soalan ni? Daripada bunga daisy. Jumlah harga bagi kesemua bunga yang dipesan ni 589. So ini 589. Jadi cikgu kena ambil harga ni. Harga terluki tadi berapa ya? RM1.50 kan? Okay, so RM1.50 darabkan dengan T. Darabkan dengan bilangan kuntum terluki ni, faham tak? So kalau cikgu pesan 1 kuntum, so darab dengan RM1.50, so RM1.50. Kalau 2 kuntum, so RM1.50 darab 2. Macam tu. Okay. Plus dengan mawar tadi berapa? RM5.75. Mawar. Tambah dengan daisy RM2.60. Berapa jumlah dia semua ni? Ni semua jumlah dia berapa? Nak tengok. Berapa jawapan dia? Berapa jumlah dia? Berapa? Berapa sayang? Tak nampak ke? Macam dekatkan aku. Berapa tu? Berapa sayang? Ya, pandai Tasnim. Okey, hebat kamu. 589 50 sen. Okey. Tapi kita cuma ada 2 je dia punya persamaan. Kita kena ada 1 lagi persamaan. Kat mana nak cari? Siapa nampak? Yang mana satu lagi? Yang mana satu nak ni? Yang mana satu? Satu lagi mana? Inilah ni, pesanan bagi bunga terluki Tuti adalah yang paling banyak. Manakala bilangan bunga mawar yang dipesan adalah 20 kuntum kurang daripada bunga daisy. So boleh tak cikgu ambil mawar? Okay, mawar yang dipesan 20 kuntum kurang. Maknanya cikgu ambil M tolak D. Boleh? M tolak D sama 20. Boleh? Betul tak? M tolak D. Bukan ambil D ya. Sama 20. Betul tak ni maksudnya? Maksudnya M ni mawar ni yang dipesan adalah 20 kuntum kurang. So mana yang kurang? Mawar ke daisy? Mawar ke daisy? Dia kata mawar, bunga mawar dipesan 20 kuntum kurang daripada daisy. So maknanya
Daisy lagi banyak lah, betul tak? Kan. So D tolak M sama dengan 20. Am I right? Okay. Bunga mawar dipesan adalah kurang daripada Daisy. Sebanyak 20. Boleh ni? Faham tak? Okay, so kita dah ada 3 persamaan kan? 1, 2, 3. Okay, dia tersebut tadi sini tentang apa terluki tadi. Pesanan bagi terluki adalah yang paling banyak. Dia cuma cakap paling banyak. Tapi dia tak cakap. Dia tak bandingkan dengan apa-apa. So tak boleh tulis yang terluki tu. Alright. Okay. So these are the two questions cikgu nak kamu cuba selesaikan. Macam ni kan. You tak payahlah nak stick tu semua penghapusan ke semua perhatian. You can apa kata apa apa tu campurlah guna mana-mana. Right, then I have here number 3. Cikgu tak bincang lah. Cikgu nak kamu cuba buat sendiri. Alright. Cuba buat sendiri, okay. So yang homework is yang ini, challenge yourself. Kan yang 3.2 ni, challenge yourself. Okay, and then yang ni cikgu dah buat dia punya persamaan. Okay. Lepas tu yang ni kamu kena buat persamaan and cuba selesaikan. Alright. Lepas tu yang soalan latihan intensity 3.1 ni will be in your what do you call that? Buku apa? Pengukuhan. Pengukuhan ke? Bukan, kat latihan kendiri. Lupa dah. Yang ni kendiri, okey. So kesimpulan dia ialah kamu punya apa tugasan kamu. Okey. Latih diri 3.2 tu kamu challenge. Okey. Lepas tu latih diri 3.3. 3.3 selesaikan. Okey. So ni buat dalam buku latihan lah. Okay, and then buku pembelajaran kendiri tu kan. Okay, dia buat yang ni. So kiranya macam latihan intensif ni cikgu tak bincang besok lah. So you have, kita kan besok cikgu buat kelas Isnin dan Rabu. So you have Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 4 hari untuk nak try this out. Okay, alright. So then kita akan buat besok cikgu nak cuba buat yang ni 3.2 ni. Okay, 3.2. So inilah persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dengan satu persamaan tak linear. This is the one yang cikgu tunjuk semalam tu lah. Kita ada satu linear and satu tak linear. It could be macam bulatan macam ni ataupun like kuadratik ke, you know. Okay, ada soalan? Ada soalan ke? Dah catat dah ini? Okay, maybe ada yang tak ada buku kan? Ada yang kata tak ada buku. So maybe cikgu bagi masa untuk kamu apa? Salin yang apa persamaan yang cikgu dah buat ni. Ni persamaan. Okay, nombor satu ni. Kamu salin dulu ni. Okay, so cikgu akan stop recording. Lepas tu nak sembang pun sembang lah. Kita ada lebih kurang 7 minit sebelum 10.30. Jadi cikgu nak ucap terima kasih kepada 17 orang yang hadir hari ini, iaitu Azim, Daniel, Izzat, Tasnim, Danish, Edina, Kristina, Sasabila, Syafia,
Iman. Ada kita tak sebut tak? Siapa lagi? Oh, Kak Tani. Anis, Danish, Hasif, Emil, Amirul, Amar, Adam, Azim, Daniel, Izzat, Tasnim, Danish, Kristina, Salsabila, ya, Iman. Okay. So, okay, cikgu stop recording tapi cikgu tak offkan kita punya ni. Sebab cikgu nak kamu salin soalan tu. InsyaAllah malam ni juga cikgu akan cuba uploadkan rakaman ni. So, thank you everybody.